Saya Daniel, saya daripada Fakulti Undang-Undang. Pertamanya, kami memang tak belajar pun pasal urdu. Kami belajar sivil. Okey, saya datang ni pun sebab nak tahu pasal urdu. Sebab benda ni banyak kali dah dipolemikkan. Dan saya pula, kalau nak tahu dekat kelas saya, batch saya rasa lelaki Melayu Islam 5 orang kan. Lepas tu yang lain tu 111 semua non-Muslim. So kita orang berjumpa dalam hari-hari. And then bila kes ni bermusim naik, maka dia akan tanya lah, hudud tu apa? And then the most common argument about dia cakap hukuman hudud tu inhuman, which is dia cakap tak berberi kemanusiaan, kita rejam semua. Hari ni baru saya tahu yang rejam tu daripada kitab Taurat semua kan. Okay, masalah kat sini, bila kita nak implement hudud, saya terkejut macam kita tergesa-gesa nak buat bacaan pertama bulan 6. Padahal banyak lagi benda macam tak selesai kan. Sebab kita kat Malaysia ni, kita punya perlembagaan adalah undang-undang tertinggi, kita semua tahu. Tapi kalau kita nak buat, the most common thing kita kena buat, Al-Quran tu undang-undang tertinggi untuk orang Islam. Tapi benda tu kita tak boleh nak buat. So saya tak nampak dan ragu-ragu kalau kita nak buat benda ni just political dalam masa terdekat. And saya tak percaya orang boleh sokong kita nak buat dalam masa terdekat. Sebab kalau kita tengok benda radikalnya, kalau kita ada 2 undang-undang, contohnya kita ada hudud, kita boleh sokong hudud, okey tak apa, itu personal choice. But then untuk implikasi, untuk implement kan dekat Malaysia ni adalah satu yang kelakar. Kenapa saya sebut kelakar? Sebab bila kita implement hudud, nanti apa-apa kes akan naik, kita boleh cabar benda tu tidak mengikut perlembagaan, which is unconstitutional. So bila unconstitutional, tak tu benda tu undang-undang itu batal dan Islam sendiri yang malu. Dan saya pelik kenapa kita nak sokong hudud implement dalam masa terdekat. Dan yang saya nak tanya kat sini untuk Ustaz, ni soalan saya, dengan nak mengadakan sistem yang baik pun tak mampu, tapi sarjana Islam, sarjana Muslim yang ada dekat Malaysia ni, mampu tak kita nak selesaikan kekhilafan yang Ustaz cakap tadi tu dalam masa terdekat untuk implementkan hudud ni dekat Malaysia dengan surrounding kita, supaya dia tak jadi bahan lawak orang. Dan sebagai saya punya cadangan, kalau kita nak implementkan hudud ni, ada 2 je. First, kita kena gunakan undang-undang Islam itu, kita masukkan rule Islam tu dalam undang-undang sivil. Which kalau kita nak buat hukuman hudud tu, tukarkan hukuman yang dalam sivil tu jadi macam hukuman Islam, tak ada masalah. Okey. Yang kedua, kita tukar pemberat kepada Al-Quran dan bukannya perlembagaan. Which is, saya beri satu contoh. Kalau ada satu kes, kes ni mencuri, akan kena potong tangan. Dan orang Islam ni mencuri pula dengan geng dia orang India. Lepas tu dia boleh cabar dekat mahkamah, dia kena potong tangan, orang India tu tak kena potong tangan. And then dia boleh cabar benda ni unconstitutional di bawah artikel 8. So nampak tak, kita tak ada sistem yang baik untuk implementkan hudud dekat Malaysia. So saya pelik lah kenapa orang kita tergesa-gesa nak buat. So Ustaz jawab soalan saya saja, yang mampu tak sarjana kita, sarjana Muslim. Terima kasih. Okay, terima kasih. Anda bukan orang undang-undang, itu salah anda pula. Orang undang-undang bercakap, anda dah gerun. Okey, cumanya kalau kata sarjana Muslim di Malaysia boleh bersatu ke tidak, anda tak tahulah boleh ke tidak tu. Sebab anda rasa bila sebuah isu hudud, ramai orang membahaskan ni bukan dengan ilmiah, orang dah bahas dengan sentimen. Anda rasa semua boleh terima itu statement anda tu kan? Anda tulis artikel kritik hudud, bukan kritik hudud, kritik enactment hudud Kelantan. Anda bentang, Haji pun datang kan? Macam mana dalam banyak nak bercakap 2 jam, hanya ambil 24 saat, dia pergi sebar kan? Yang anda kata, orang tak selesai ayat tu. Lepas tu ada, anda ambil pegang apa ni, kertas tu, kertas undang-undang tu, anda rembas sikit. Itu menjadi isu. Apa kau rembas? Oh, tak boleh rembas macam rupanya rembas tu satu benda yang haram lah. Maknanya kita dah nampak tu, orang dia tak bahas benda tu dengan rasional lah. Orang dah tak bahas tu dengan intellectual debate, tapi orang dah bahas benda tu dengan sentimen. Anda tak rasa benda ni berlaku dekat orang-orang kita biasa-biasa tau. Dia berlaku sampai peringkat orang yang serius nak laksanakan tu. Sebab ada seorang pemimpin PAS, dia kutuk anda tau isu ni. Anda pun tak faham lah, tapi nasib ada pindah balik telefon anda. Dia kata tak ada apa, aku sokong kawan. Sampai dia kata apa, budak gam Sungai Buloh. Aku gam tak kenal. Gam hingus tu kenal lah. Kan? Anda pun, yelah, anda rasa isu itu problem paling besar. Sebab orang sudah menilai benda ni bukan dalam debat intelektual, tapi orang dah nilai dengan sentimen. Okey tak?
Kita tolak tepi dalam kerangka orang awam. Kita bagi dalam kerangka intelektual juga, orang-orang orang cerdik. Usaha tu pada perlu ada. Soalan dia, apakah pasir-is? Tu soalan yang paling besar. Sebab kalau 93 dulu dah cadangkan, sudah pasti sudah ada berkali-kali perbincangan pun di kalangan orang cerdik. Sudah pasti kalau kita namakan dia sebagai tindakan yang serius. Tapi tak pernah ada. Tak pernah ada. Sekarang lah apa bising. Dia panggil orang cerdik lah, buat seminar tu lah, seminar ni. Tapi anak anggap macam bermusim je. Takut-takut ni lepas ni lupa balik kan. Bulan 6 dan bulan 7 lupa kot. Orang Islam, orang Malaysia kan macam tu. MH370 sebulan ya. Lupa dah sekarang. Padahal apa tak lupa lagi. Kan? Betul kan? Kalau kita kata bersedia, anak nombor 1 orang yang nak buat tu kena serius dulu lah. Kalau orang yang nak buat tak serius, kau tak payah cerita lah berjaya tak berjaya. Boleh ke nak berjaya kalau serius? Anak rasa boleh. Kalau serius kalau serius boleh berjaya insya-Allah. Bila agak-agak Allah alam. Mungkin kiamat dulu kot. Allah alam. Ustaz, saya minta tolong jelaskan yang kekhilafan yang hukuman tu, macam bunuh, hukuman dia bunuh. Contohnya hukuman dia macam-macam lah, itu hadis, ini Al-Quran. So kekhilafan tu orang kita mampu tak nak selesaikan in particular untuk sesuaikan dengan suasana Malaysia tu? Anda rasa nak menyelesaikan kekhilafan itu boleh berlaku. Tetapi macam tadilah, dia kena ada duduk semeja tadi, bincang secara ilmiah di kalangan sarjana-sarjana lah. Sebab kita kata susah nak kita nak jadikan mereka boleh bersatu dalam menyelesaikan khilaf ni, sebab duduk semeja pun tak berlaku lagi. Kita hanya berdebat dalam Facebook tau. Betul? Masa kita bergaduh dalam Facebook, kita hanya bergaduh dalam blog. Lepas tu bila dalam Facebook tu ada blog orang maki kan, kita pula tak tahan, kita maki balik. Kita pun tak maki. Tapi ada orang boleh tahan, dia cool kan. Padahal sebelum dia nak tulis tu, ampuh handphone dah, celaka. Sabar. Jadi yang tu lah masalah lah. Dan Ana tak tahulah, Ana rasa Malaysia ni, Ana fikir kat sentimen orang Islam Malaysia. Orang Islam Malaysia ni, dia berubah betul-betul dia sayang Melayu ke kalau atas nama Melayu, ataupun sebenarnya ikut tokoh. Betul tak kakak? Kalau kita ada satu pandangan, tapi pandangan kita ni bukan orang tokoh, kita ni orang haprak. Contohlah, kita ni orang tepi jalan kan, ustaz tepi jalan. Kan, ustaz jalanan. Aku jalanan. Tak kena buat jalanan ini. Kan, kita ni ustaz jalanan. Kita buat satu statement. Mungkin statement kita tu yang terbaik segi pemujahan. Tapi keluar satu lagi ustaz yang popular, yang populis ni, statement dia bukan ada asas fakta yang bagus pun, tapi orang lebih pakai yang tu daripada yang ilmiah tadi. Anak sini problem orang Malaysia juga. Sebab dia tak ada minda nak belajar. Dia tak ada minda rasional. Kita tak macam orang putih lah. Masalah kan. Kita tak macam orang putih. Sebab kita ni memang Melayu tu, Ismail suka tu. Dia bodoh dia gitu kan. Allah alam. Banyak kali ke Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa cinta lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Nama saya Ahmad Sidul. Mai. Okey, soalan saya tentang pasal ni lah, pasal